Bismillah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل. واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin hadirat para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah yang menghimpunkan, yang mempertemukan kita kembali pada malam ini di dalam masjid, di dalam rumah Allah yang penuh rahmat, penuh keberkahan ini. Diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin sekalian yang sedang mengikuti dalam keadaan sihat walafiat, diberi kesihatan, keafiatan yang baik, yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sama-sama kita menghadirkan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat apa? 80. Muka surat 80. Huraian yang pertama. Muka surat 80. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul. Ini yang dimaksudkan dengan mengenal Rasul. Kenapa wajib kita mengenal Rasul? Kerana wajib kita beriman, mempercayai, meyakini bahawasanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu adalah manusia-manusia yang mulia, yang dilantik, yang diutus oleh Allah
sebagai perantaraan di antara hamba dengan Tuhan. Tidak sempurna, malah tidak sah iman seseorang yang hanya meyakini dengan adanya Allah serta menafikan Rasul. Mereka tidak dikatakan orang yang beriman. Mereka tidak beriman seandainya mereka hanya mempercayai Allah dan menolak atau mempertikaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu wajib kita mengenal akan Rasul. Maksud mengenal akan Rasul di sini selain daripada mengetahui mengenali namanya, wajib kita mengetahui apakah sifat-sifat yang ketentuan yang mesti ada pada sekalian Rasul yang diutus oleh Allah. Maka kata musannif, wajib pada syara' di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, mengenal, memahami serta mengaku di dalam hatinya dengan makna yakin sungguh-sungguh, percaya hatinya, menerima hatinya, setuju hatinya dengan tentu sungguh bahawa Rasul-Rasul Allah Ta'ala itu bersifat dengan siddiq. Ertinya, erti siddiq benar. Jadi di antara perkara yang Allah Ta'ala perintahkan ke atas kita mukallaf, iaitu selain daripada sembahyang, puasa dan sebagainya, wajib kita mengetahui dan meyakini ataupun setuju hati kita, membenarkan hati kita bahawasanya sekalian yang dilantik oleh Allah menjadi utusan Allah itu mesti bersifat dengan benar. Benar ni maknanya berkata-kata sesuatu perkara yang menyamai, yang berbetulan, yang sama dengan hakikat perkara. Itu benar. Kalau benda tu hakikatnya putih, dikatakan putih. Kalau dikatakan hitam, memang hakikat perkara itu hitam. Itu namanya benar. Lawan dia dusta. Dusta ni bermaksud berkata sesuatu yang menyalahi dengan hakikat perkara. Contohnya saya mengatakan sesuatu itu berwarna hitam, padahal hakikatnya perkara itu berwarna kuning. Maka itu namanya dusta, bohong. Saya mengatakan sesuatu yang menyalahi dengan diri perkara, itu namanya dusta, itu namanya bohong. Jadi benar-benar ni makna berkata sesuatu yang muafakat dengan hakikat perkara. Contohnya kalau Nabi SAW mengkhabarkan daripada hadis yang maksudnya di dalam majlis ilmu itu terdapat ramai ataupun banyak malaikat. Memang sungguh-sungguh demikian. Memang sungguh-sungguh demikian. Mana-mana majlis zikir, mana-mana majlis ilmu dikerumuni oleh malaikat yang sangat banyak. Jadi benda tu memang hakikatnya begitulah, memang terjadi begitulah, memang berlaku begitulah, walaupun tidak dapat disaksikan oleh mata kepala kita. Contohnya macam sekarang ni, mudah-mudahan majlis ilmu kita ini diterima oleh Allah. Maka begitulah hakikat perkara yang sedang berlaku di dalam masjid ini. Kita ini sedang berada di bawah hamparan sayap-sayap para malaikat. Memang sungguh-sungguh begitu.
Seandainya Allah Ta'ala membukakan hijab di antara kita dengan perkara yang gaib, nescaya sekarang kita dapat menyaksikan yang mana kita ni sedang berada di bawah hamparan sayap malaikat. Memang sungguh-sungguh begitu. Bukan Nabi berkata sesuatu yang tidak berlaku. Kalau Nabi kata duduk bawah hamparan sayap malaikat, memang begitulah yang berlaku pada hakikatnya, meskipun tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Iaitu mengetahui serta mengaku. Kalau sekadar mengetahui, memahami, maklum, sedangkan hatinya tidak mengaku, hatinya tidak membenarkan, hatinya tidak setuju dengan perkara yang diketahui itu, maka tidak dipanggil beriman. Tak dipanggil beriman kalau sekadar mengetahui tetapi hatinya tidak membenarkan. Contohnya, kita belajar seperti mana yang disebutkan di dalam kitab-kitab ulama, bahawasanya para rasul itu bersifat dengan benar, tidak bohong, tidak dusta sama sekali. Kita tahu dah, kita faham dah. Tiba-tiba ada di kalangan manusia yang hatinya tidak setuju dengan kenyataan itu. Hatinya tidak setuju dengan kenyataan yang mengatakan bahawasanya Rasul itu bersifat benar, tidak bohong sama sekali. Daripada kecil hinggalah diwafatkan oleh Allah. Benar zahirnya, benar hatinya, zahir batinnya benar, tidak bohong sama sekali. Tiba-tiba seorang ni hatinya tak setuju dengan kenyataan tu, maka dia tidak beriman, walaupun dia mengetahui. Walaupun dia mengetahui. Jadi sekadar mengetahui bukan bermaksud beriman. Macam orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengetahui tersebut di dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu tentang Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah. Mereka tahu, mereka kenal Muhammad SAW lebih daripada mereka mengenal ahli keluarga mereka. Tiba-tiba bila sampai waktu ketikanya dibangkitkan, diutuskan Rasul akhir zaman, mereka menafikan. Mereka menafikan perkara yang mereka telah tahu. Mereka menafikan perkara yang mereka telah tahu tentang Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir, penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, penutup segala nabi dan rasul, tapi hatinya tidak setuju dengan kenyataan itu. Sebab itu mereka tergolong dalam golongan orang yang kafir. Kafir, kufur, tidak beriman. Kenapa? Kerana mereka tidak membenarkan perkara yang mereka telah tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, ya, begitulah juga seandainya ada di kalangan umat akhir zaman ini mengetahui ada pelbagai hukum hakam di dalam Al-Quran. Mereka mengetahui ada hukum muamalat, ada hukum munakahat, ada hukum jinayah di dalam Al-Quran, hukum hudud di dalam Al-Quran. Mereka tahu, tiba-tiba hatinya tidak membenarkan perkara itu, hatinya tidak bersetuju dengan perkara itu, sedangkan mereka tahu dalam Al-Quran itu ada disebutkan tentang hukum hakam yang bersangkut paut dengan jinayah yang dipanggil hukum hudud. Maka jadi kafirlah mereka itu. Jadi kafirlah mereka itu yang mengetahui adanya hukum hudud di dalam Al-Quran tetapi hatinya tidak bersetuju dengan hukum. Wal'iyadha billah min dzalik. Baik. Dengan tentu sungguh bahawa Rasul-Rasul itu siddiq, artinya benar. Wajib kita menyungguhkan.
tidak bohong mereka itu pada perkataan. Jadi apa sahaja yang keluar daripada lidah mereka yang suci, yang mulia itu, tidak ada bohong, tidak ada dusta sama sekali. Apa yang Nabi kata itulah perkara yang hakikatnya berlaku dan terjadi. Sama ada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perkara yang telah berlaku. Nabi kita Muhammad SAW menceritakan tentang umat dulu-dulu. Memang benar-benar berlaku, memang sedemikian. Contohnya cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dihumbankan di dalam api yang menggunung besarnya. Memang hakikatnya begitulah yang dah jadi pada zaman tu. Ataupun Rasul menceritakan tentang perkara yang sedang berlaku, ataupun Rasul menceritakan tentang perkara yang lagi akan berlaku. Di akhir zaman akan keluar Ya'juj wa Ma'juj, akan keluar Dabbatul Ard, akan keluar Dajjal, akan terbitnya matahari di sebelah barat. Maka semuanya itu pasti berlaku dan terjadi. Pasti berlaku. Ataupun Nabi menyatakan tentang perkara yang gaib, tentang dosa, memang sungguh adanya dosa. Tentang pahala, sungguh adanya pahala. Pangkat darjat di sisi Allah, memang sungguh adanya pangkat darjat di sisi Allah, walaupun tak dapat disaksikan oleh mata kepala kita. Benar semua, benar semua. Nanti di padang mahsyar ada di kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala tukar keadaan dan kejadiannya. Meskipun di dunia ini dia menjadi seorang, dia merupakan seorang manusia yang sempurna keadaannya, cantik, tampan paras rupanya, tetapi nanti di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah daripada kubur, Allah ubah mereka menjadi babi. Sungguh-sungguh ada yang Allah ubah jadi monyet, jadi kera, ada yang jadi anjing dan sebagainya. Na'udzubillah. Memang perkara itu hakikatnya berlaku demikian di masa yang akan datang nanti di hari kiamat. Ada yang berenang di dalam peluhnya sendiri, ada yang ditenggelami oleh keringatnya sendiri. Begitulah yang berlaku suasana di padang mahsyar nanti. Ada perkara itu berlaku seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kubur itu ada azab, ada ular yang namanya Syuja'ul Aqra. Memang sungguh ada. Kala-kala jengking ni, ular-ularnya, binatang-binatang bisanya, yang Allah Ta'ala ciptakan daripada neraka, yang mengazab hamba-hambanya yang maksiat. Memang sungguh-sungguhlah begitu yang akan berlaku, yang akan ditempuhi oleh orang-orang yang ingkar dengan Allah. Memang sungguh gitu. Jadi orang yang percaya, yang meyakini bahawasanya Rasul itu benar, maka faedah ataupun kesan di dalam diri mereka, contohnya apabila Rasul menceritakan tentang azab kubur, azab sewaktu sakaratul maut, dan sebagainya, lalu mereka akan takut dan gerun dengan azab Allah yang memberi faedah kepada mereka daripada perasaan takut dan gerun terhadap azab Allah Ta'ala tadi, menjadikan dirinya hamba yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, menjauhi perkara maksiat. Kenapa tu? Kerana keimanannya, kepercayaannya, keyakinannya dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para mujahidin tu sanggup menggadaikan nyawanya. Kerana apa tu? Imannya terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hartanya yang digadaikan, bahkan nyawanya digadaikan.
sampai boleh jadi macam tu. Itulah kehebatan para mujahidin, tentera-tentera Islam muslimin. Mereka berjuang ingin mengejar syahid. Sebaliknya orang bukan Islam, mereka berperang inginkan habuan dunia. Sebab tu mereka takut mati. Sebab tu mereka takut mati dalam medan peperangan, kerana mereka turun di medan peperangan tadi untuk mendapatkan habuan dunia. Janganlah mati. Mana harap-harap kalau pergi ni, perang ni, boleh baliklah. Nanti balik dapat habuan. Berbeza dengan tentera muslimin. Mereka mati tu, mereka pergi berjuang tu dengan harapan tak balik dah. Itu kehebatan umat Kenapa jadi macam tu? Kepercayaannya di dalam hati terhadap apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan mati syahid fi sabilillah. Benar tidak bohong mereka itu pada perkataan. Jadi mana-mana hamba Allah yang mempertikaikan perkataan Rasul, maka mereka tidak beriman dengan Rasul. Apa yang Rasul khabarkan tadi tentang ibadat, tentang perkara gaib dan sebagainya, dia mempertikaikan. Apa yang Rasul khabarkan tadi dia pertikaikan. Dia kata pada akal dia tak boleh terima benda tu. Dia kata macam tak masuk akal lagi dia cakap apa yang Nabi ceritakan ni. Maka kafirlah dia. Na'udzubillah. Dia mempertikaikan perkataan Rasul. Bila dia mempertikaikan perkataan Rasul, menunjukkan dia tidak yakin yang Rasul itu benar. Kalau dia yakin, kenapa mempertikaikan? Itu menunjukkan dia syak dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul tentang hukum hakam. Rasul kata solat wajib, tiba-tiba dia pertikai. Maknanya dia tidak percayai lah tu tentang hukum solat yang disampaikan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ke kita ni kena solat? Ya ke kena solat? Na'udzubillah. Dan pada perbuatan mereka itu, jadi apa yang dibuat oleh mereka itu para Rasul sewaktu hidup mereka, semuanya tindak tanduk dan tingkah laku mereka itu benar, tidak salah sama sekali. Tidak salah sama sekali. Tindak tanduk mereka, kelakuan mereka para Rasul tadi benar, tak ada yang salah. Berbeza dengan kita, perbuatan kita ni menyalahi, tidak benar. Perkataan kita banyak menyalahi, tidak benar. Dan dikehendaki dengan benar itu, yakni yang dikehendaki dengan sifat benar yang ada pada para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu ialah apa-apa yang mereka itu Rasul berkata daripada suruh. Rasul suruh semayang, Rasul suruh zakat, Rasul suruh tutup aurat, Rasul suruh menuntut ilmu. Itu contoh suruh. Dan apa yang mereka itu berkata daripada tegah larang, jangan berjudi, jangan berzina, jangan membunuh, jangan menzalimi, dan menceritakan perkara-perkara yang gaib. Apabila para Rasul itu menceritakan perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala, tu hal yang gaib lah tu. Tentang syurga tu, tentang kiamat tu, gaib lah tu. Azab kubur, nikmat kubur, padang mahsyar, titian sirat, mizan, kursi, arash, tu semua benda gaib. Dan apa-apa yang mereka itu perbuat, semuanya membetuli dengan diri-diri perkara. Itu maksud benar tadi.
Apa yang mereka cakap, apa yang mereka suruh, apa yang mereka larang, apa yang mereka laksanakan memang muafakat, bertepatan seperti hakikat perkara itu sendiri. Tidak menyalahi, tidak menyalahi sama sekali. Membetuli di mana tepat betul. Serupa betul. Serupa betul. Itu maksud membetuli. Kalau Nabi kata wajib solat 5 waktu, memang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang menyuruh hamba-Nya mendirikan solat 5 waktu. Bukan mandai-mandai Rasul kata solat tu wajib sehari semalam 5 waktu. Padahal Allah tak suruh pun begitu. Tidak. Mustahil. Apa yang Rasul kata, apa yang Rasul suruh, itulah yang Allah suruh. Apa yang Rasul larang, itulah yang Allah larang. Sebab tu ada ulama menterjemahkan Rasul ni, dia letak gelaran apa? Rasul ni apa? Juru bahasa Tuhan. Rasul ni para Rasul ni mereka merupakan juru bahasa Tuhan. Apa maksud juru bahasa Tuhan? Kita hamba ni boleh mengerti, boleh mengetahui, boleh memahami apa yang Tuhan kita perintah atas diri kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itulah yang menterjemahkan kepada kita umat apa yang diperintah oleh Tuhan yang menciptakan kita. Tanpa Rasul yang menjadi perantaraan di antara kita dengan Tuhan, nescaya kita tidak akan mengetahui apa-apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Kita tak akan tahu seandainya tidak diutuskan Rasul. Itu yang sebab tu dia kata Rasul tu Allahumma salli sayyidina Muhammad, Rasul itu adalah juru bahasa Tuhan. Maknanya kita boleh mengerti apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, hamba-Nya melalui Rasul. Rasul lah yang tolong bagi tahu. Tuhan suruh semayang, Tuhan suruh puasa, Tuhan suruh zakat, Tuhan suruh haji, Tuhan suruh ngaji dan sebagainya. Maka wajib kita mukallaf. Wajiblah kita sekalian mukallaf. Walaupun dia raja, apa bangsanya sekalipun, Melayu, Arab, Cina, India, orang putih, tak peduli. Maka wajiblah kita tadi hamba yang mukallaf mengaku sungguh, yakni membenarkan, mengiyakan sungguh-sungguh akan mereka itu pada dakwaan mereka itu Rasul, jadi Nabi dan jadi Rasul. Jadi apabila para Rasul tadi mendakwa, mereka mengaku dengan perkataan mereka. Dia kata apa? Ana Rasulullah, aku ini adalah utusan daripada Allah. Maka wajiblah kita membenarkan perkataan itu. Kerana mereka tidak mereka tak dusta. Mereka tak dusta. Jadi bila mereka bercakap, mengaku, mendakwa diri mereka adalah utusan Allah, memang sungguh-sungguhlah hakikatnya memang mereka itu utusan daripada Allah. Wajiblah kita membenarkan perkataan itu. Wajib percaya. Wajib percaya yang mereka itu utusan Allah. Dan tiap-tiap perkara yang menyampai, makna tiap-tiap perkara yang diberitahu kepada kita oleh mereka itu kepada kita adalah daripada Allah Ta'ala. Apa yang Nabi sampaikan kepada kita itu, semuanya itu adalah amanah daripada Allah. Allah yang suruh sampaikan, Allah yang suruh ceritakan. Tidak dusta, yakni tidak bohong mereka itu sama sekali tak ada bohong.
walaupun dengan jalan seloroh sekalipun. Sekalipun Rasul bergurau, seloroh tu bergurau ataupun berlawak, sekalipun Rasul bergurau senda, tetap gurauan senda Nabi tadi tu benar. Kalau kita berlawak jadi bohong, Maharaja lawak, kadang jadi dosa lah pula. Berlawak ni kalau sikit-sikit hukumnya harus. Lebih lagi dengan budak-budak, dengan anak isteri, bergurau senda, makna baik. Boleh mengeratkan ukhuwah, boleh menceriakan suasana. Jadi kalau sedikit berlawak tu sebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, itu hukumnya harus. Tapi kalau berlebih-lebih, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Kadang-kadang berlawak yang jadi haram ni sebab apa? Kadang-kadang perkataannya bohong, dusta. Kadang-kadang benda-benda agama dijadikan permainan. Hukum hakam Allah dipermain-mainkan, dilawak-lawakkan. Nampak tak tu? Situ dah bukan harus dah kalau macam tu. Jadi nak berlawak tak ada masalah, tapi jangan sepanjang-panjang masa berlawak itu. Sesekali tak apa. Ni sentiasa nak berlawak sampai buat pertandingan siapa paling terror, jadikan orang ketawa, 500,000 hadiahnya. Baik ke tidak ni anjuran rancangan macam tu? Tak baik tak baik. Sebab banyak ketawa ni apa? Mengkeraskan hati, menghitamkan hati, mengkeraskan hati. Di antara punca dan sebab hati kita jadi keras kerana terlalu banyak ketawa. Tiba-tiba kita buat pertandingan pula, memang nak suruh orang ketawa. Sampai diletakkan hadiah, maka kita pun mikir macam mana nak bagi orang ketawa sungguh-sungguh ni. Kalau boleh ketawa sampai mati. Maknanya benda yang tak baik, tapi dijadikan pertandingan begitu. Pertandingan menghitamkan hati, mengkeraskan hati. Tahu kakak sikit-sikit tak apa, tapi kalau sampai buat pertandingan gitu tak baguslah. Menggalakkan benda yang boleh menghitamkan hati, mengkeraskan hati. Tidak dusta mereka itu sama sekali, walaupun dengan jalan seloroh sekalipun. Walaupun Nabi bergurau, tidak dusta. Nabi bergurau dengan orang tua. Nabi kata orang tua tak ada dalam syurga. Nabi bergurau dengan orang tua. Nabi kata orang tua tak ada dalam syurga. Betul lah. Tapi Nabi nak gurau dengan orang tua tu. Nabi nak bergurau dengan orang tua tu. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Betul lah. Memanglah macam tu. Dalam syurga tu muda semua. Mana ada yang tua dalam syurga tu? Semua muda-muda. Walaupun dia mati umurnya 100 tahun, dalam syurga Allah Ta'ala jadikan dia seperti orang yang berumur dalam lingkungan 30 tahun, 33 tahun. Walaupun sekarang umurnya 80 tahun, 90 tahun, tapi besok dalam syurga dia jadi muda. Sentiasa selama-lamanya berkekalan begitulah. Dalam lingkungan umur 33 tahun, macam itulah lebih kurang keadaannya dalam syurga besok, mudanya. Tengah seronok lah tu. Usia macam tu tengah seronok lah tu. Tengah seronok lah tu.
nafsu tengah kuat, nafsu tengah kuat, makan tengah kuat, macam-macam dalam syurga tu. Sebab nak padankan dengan nikmat dalam syurga tu, kalau masuk syurga dalam keadaan tua, lemah, letih dah kita, tak nikmat dah syurga tu. Nak nikmati syurga macam mana kalau kita power pun tak ada? Sebab tu Allah jadikan muda balik. Kekal muda, sentiasa muda, selama-lamanya tak sudah-sudah. Duduk buat apa dalam tu, dalam syurga tu? Duduk berseronok. Seronok lah. Selama mana seronok? Selama-lama. Syurga. Nak kena semayang? Tak payah. Nak kena pergi mengaji? Oh, tak perlu. Nak kena sabar? Tak payah. Dalam tu tempat berehat dari sebarang jenis kesusahan, kepayahan dan masalah. Tapi kat dunia ni memang tempat dia. Tempat kena berperang, penat, letih, sedih, sakit hati, macam-macam lagi lah. Korban masa, nak kena mengaji, nak kena semayang, nak kena berzakat, nak kena haji, macam-macam lah. Dalam syurga tak ada dah. Duduklah meratah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala jadikan. Kata ulama, tempat jamu hawa nafsu, itulah di syurga. Jamulah hawa nafsu yang dah tertahan selama ni dalam syurga. Adapun di dunia, tempat menahan hawa nafsu. Dalam syurga, tempat melepaskan hawa nafsu. Ada orang yang nafsunya harta, ada orang yang nafsunya makan, ada orang yang nafsunya perempuan, ada orang yang nafsunya perhiasan, betul? Maka semua tu dalam syurga besok. Yang jenis nafsunya atas dunia ni sukakan harta kekayaan, dalam syurga tu besok Allah berikan harta kekayaan yang tak sudah-sudah, yang jauh lebih dahsyat daripada raja-raja dunia lagi. Berseronoklah dengan harta kekayaan di sana tu besok. Tak hilang, tak musnah, tak ada orang dengki dengan harta kekayaan yang kita miliki dalam syurga besok. Tapi kalau dalam dunia ni, sekaya apa pun ada orang sakit hati, kita pun tak tenang nak hidup. Walaupun kaya, duduk dalam ketakutan, betul? Banyak musuh. Sekarang anak kita ditangkapnya, bini kita dicoleknya. Walaupun kaya, itu dunia. Tapi besok kaya dalam syurga, tak ada dah benda-benda tu. Tempat yang Allah Ta'ala bagi nikmat yang sangat-sangat puas hati, dari segala sudut puas hati. Dalam dunia ni tidak. Sebab tu dalam dunia ni kita nak kena banyak-banyak sabar. Dalam syurga tak ada sabar dah. Sabar tu kan ibadat, betul? Sabar kan ibadat. Dalam syurga tak ada ibadat. Dalam syurga tak ada ibadat. Sini nak kena sabar. Dalam syurga besok tak payah nak sabar. Nak sabar apa? Tak ada kesakitan, tak ada kesusahan, tak ada apa benda. Dekat dunia ni walaupun harta halal, kena sabar. Jangan ambil lebih-lebih, betul tak? Dalam syurga besok tak payah nak sabar. Nak kaut sebanyak mana, nak makan sebanyak mana, ambil lah. Tu syurga besok. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli syurga. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan. Yang menyampai mereka itu baik, maka wajiblah kita mengaku sungguh akan mereka itu pada dakwah mereka itu jadi nabi dan jadi rasul, dan tiap-tiap perkara yang menyampai mereka itu kepada kita daripada Allah Ta'ala. Tidak dusta mereka itu sama sekali walaupun dengan selawat sekalipun. Dan dalil atas benar mereka itu, makna bukti yang menunjukkan bahawasanya para rasul itu bersifat benar, dalilnya, buktinya, dan tidak dusta mereka itu, yakni bukti yang menunjukkan mereka itu benar, bukti yang menunjukkan mereka itu tidak bohong, dalilnya ialah kita fikir, namanya dalil akli, dan tilik renung dengan akal fikiran.
jika mereka itu Rasul tidak bersifat benar, timbang dengan akal kita, kalaulah seandainya para Rasul utusan Allah itu tidak bersifat benar dan dusta mereka itu, bahkan mereka itu bohong, jawabnya nescaya dusta pula khabar-khabar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Rasul itu pembohong, maka membawa kepada Allah pun jadi bohong juga. Kalau seandainya Rasul itu bersifat bohong, dusta, maka membawa kepada khabar-khabar Allah pun jadi bohong. Kenapa pula? Kenapa pula? Apa hubung kait kalau Rasul bohong, Allah pun jadi bohong? Kerana ia Allah membenarkan mereka itu. Allah membenarkan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan Rasul-Rasulnya. Dengan cara apa Allah Ta'ala membenarkan Rasul-Rasul? Dengan memberi mukjizat akan mereka itu. Jadi tanda-tanda Allah membenarkan para Rasul itu adalah orang-orang yang benar. Tandanya mana? Dengan Allah menganugerahkan mukjizat, perkara-perkara yang mencarikan hukum adat. Itu mukjizat. Perkara-perkara yang menyalahi hukum kebiasaan, benda pelik-pelik Allah kurniakan kepada para nabi, para rasul. Itulah dalil dan tanda-tanda Allah membenarkan mereka itu. Dengan makna seandainya rasul-rasul itu dusta, bohong, maka Allah Ta'ala tidak akan menganugerahkan mukjizat kepada mereka. Macam tauliah lah ibaratnya. Bila dia dapat tauliah tu, ibaratnya Jabatan Agama Islam membenarkan dia tu menyampaikan agama yang betul. Ibaratnya begitu. Tapi sekarang tak boleh nak percaya juga. Ada setengah-setengah waktu nak ambil tauliah, dia berlakon Asy'ariyah Maturidiyah. Bila dah dapat tauliah, dia sebarkan fahaman Wahabiyahnya. Jadi hati-hatilah juga. Waktu nak minta tauliah, dia berlakon macam ahli sunnah. Bila dia dah dapat tauliah, lesen mengajar, dia masukkan fahaman-fahaman dia. Na'udzubillah. Tu orang tidak amanah. Ada yang macam tu. Kalau terang-terang waktu ambil tauliah tu dia menolak Asy'ariyah Maturidiyah, taknya dapat tauliah tu. Siapa nak bagi? Jadi kena berlakonlah sekejap. Jadi memberikan mukjizat akan mereka itu. Yang menempati Tuhan berkata, yang menempati Tuhan berfirman, telah benar hamba-Ku. Jadi seolah-olah Allah berfirman, seolah-olah Allah berfirman begitu, telah benarlah hamba-Ku. Tapi Allah tak ada firman macam tu. Tak payahlah kita nak cari dalam Quran surah berapa, ayat berapa. Memang tak ada ayat tu. Cuma nak menceritakan apabila Allah Ta'ala menganugerahkan mukjizat kepada mereka tadi, seolah-olah Allah berkata, telah benarlah hamba. Macam tu. Dan dusta mukjizat. Jadi tu mukjizat, benda-benda yang menyalahi adat yang berlaku di sisi para nabi, para rasul. Dan mukjizat ni dia tak boleh belajar, dia tak boleh tiru. Tu mukjizat. Sihir boleh tiru, sihir boleh belajar. Dia belajar kaedah sihir, dia boleh buat bagian-bagian. Orang lain belajar kaedah tu juga, dia boleh buat benda sama. Cara nak santau orang macam mana, dia pergi belajar, dia pun boleh buat macam tu. Sihir. Kata Tok Guru kita, seseorang itu tak boleh menguasai ilmu sihir kecuali dia kena buat benda yang memurtadkan diri dia dulu, baru dia boleh kuasai ilmu sihir.
Dia kena buat benda yang mengkafirkan diri. Membunuh, contoh menghalalkan bunuh dan sebagainya. Sembah berhala, contoh. Beriman, maknanya percaya kepada syaitan, contoh. Baru dia boleh kuasai ilmu tu. Ada pun mukjizat tak leh. Tak ada kitab ke ataupun ilmu macam mana nak belajar kaedah nak belah bulan macam Nabi. Macam mana ilmu nak keluarkan air di celah-celah jari kita ni biar keluar, kalau tak ada air tak payah susah-susah nak gali telaga. Belajar tak boleh. Dia ada mukjizat yang tertentu untuk rasul-rasul yang tertentu. Dia tak boleh tiru. Akan mereka itu yang menempati, Tuhan berkata, telah benar hamba-Ku, dan dusta mukjizat, nak kata mukjizat tu bohong, yang menempati firman Allah Ta'ala itu mustahil. Nak kata mukjizat tu benda tidak ada, benda tak berlaku, benda khayalan, mustahil. Nak kata mukjizat tu sebenarnya tak ada, mustahil. Mana pula tak ada pula? Kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu rasul, itu pada orang yang bersamaan dengan mereka itu, kerana telah disaksikan oleh orang-orang yang semasa dengan para rasul tadi. Mereka sendiri menyaksikan dengan mata kepala mereka berlakunya perkara-perkara yang pelik di sisi rasul-rasul tadi. Duk belah bulan lah, pokok bercakap lah, batu bercakap lah, tungkat bertukar jadi ular lah, lautan terbelah lah, macam-macam lah mukjizat tu. Orang-orang pada waktu tu sendiri, sama ada di kalangan orang yang beriman dan orang tak beriman, saksikan benda tu. Jadi macam mana nak dikatakan mukjizat itu tak berlaku? Macam mana nak kata tak berlaku sedangkan disaksikan oleh ramai orang pada waktu tu? Kalau begitu, tetaplah di hati kita, maknanya yakinlah sungguh-sungguh di hati kita akan benar mereka itu rasul, dan tidak dusta mereka itu sekali-kali. Wajib membenarkan, menyungguhkan bahwasanya sekalian rasul, bukan sahaja Nabi kita Muhammad SAW, bahkan sekalian Nabi yang bukan rasul pun bersifat benar, yang rasul pun bersifat benar. Yang Nabi bukan rasul pun benar. Macam Khidir, Nabi Allah Khidir, dia bukan rasul, dia Nabi, dia benar. Bukan rasul saja benar, Nabi bohong dah. Bukan beza, Nabi lain, Rasul lain. Rasul ni yang dilantik di kalangan para Nabi. Ada Nabi yang tak jadi Rasul. Jadi Nabi yang jadi Rasul ataupun Nabi yang tidak jadi Rasul, semuanya mereka itu benar, tidak ada bohong seorang pun. Kalau begitu tetaplah di hati kita akan benar mereka itu dan tidak dusta mereka itu. Habislah. Wajib kita beriman. Jangan sekali-kali meragui, sangsi, syak, zon, waham tentang kebenaran para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Adakah sekadar itu sahaja? Kenapa kita kena tahu sifat rasul tu? Adakah dengan sekadar itu untuk kita tahu dan beriman? Bukan sekadar itu sahaja, malah kita disuruh supaya meniru akhlak rasul, sifat rasul yang benar tadi kita kena tiru. Jangan bohong, jangan jadi hamba Allah yang suka berbohong. Kena tiru rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul dakwa cintakan Allah, kasihkan Allah, hendaklah kamu tiru, ikut akan daku, kata Nabi SAW. Jadi di antara perkara yang kita nak kena ikut rasul supaya kita tu dikasihi oleh Allah, yuhibbukumullah, hendaklah kita menjadi hamba yang senantiasa bersifat benar, zahir dan batinnya. Bukan zahir dia benar, hati pun kena benar juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana
ينفعنا ربنا فكيف أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم.